status permohonan air sinar kita. Jadi mudah saja kita pergi kepada laman web airsinar.kwsp.gov.my/check-status. Kalau tak boleh ingat, simple, cuma perlu pergi ke Google dan type semakan air sinar. Akan ada pautan link yang berkenaan dan boleh tekan pada pautan link yang diberikan. Okey. Lepas tu dia akan buka web page nya macam ni. Bagi semakan status. Jadi di bahagian mereka kita just perlu masukkan IC nombor kita saja. Okay, sebagai contoh, kemudian kod nombor telefon, pilih apa nombor talian yang kita guna, 019-1234567. Okay. Sebagai contoh. Kemudian tekan di sini, saya bukan robot. Okey. Jadi di sini kita tekan semak status. Bila kita tekan semak status, okey, dia akan pergi kepada page yang seterusnya. Page yang kedua, di bahagian atas ni dia akan ada 3 maklumat kita. Yang pertama nama kita, yang kedua IC nombor kita, dan yang ketiga nombor telefon kita. Okey. Jadi di belah bawah ni pula dia ada 3 maklumat. Yang pertama adalah maklumat pendapatan sebelum pengurangan. Okey, sekarang ni macam mana kita nak isi ataupun nak declare tentang pengurangan pendapatan, ataupun dia dipanggil lagi satu pengisytiharan kendiri. Okey. Yang pertama kita kena scan dulu slip gaji kita. Kita scan, lepas tu simpan dalam laptop atau PC ataupun pakai handphone pun boleh. Kalau handphone kita boleh pakai apps cam scanner ataupun banyak lagi scanner-scanner yang free. Google pun ada sediakan scanner yang free untuk kita scan dokumen. Okey, lepas tu file tu mestilah di dalam bentuk format PDF, JPEG ataupun PNG. Okey, dan saiz bagi setiap file adalah sebanyak 3 MB. Okey. Jadi yang pertama dia kata masukkan pendapatan tertinggi anda dalam masa 12 bulan daripada sekarang. Jadi yang terbaik adalah masukkan slip gaji pada bulan 1, bulan 2 ataupun pada bulan 3 tahun 2020. Sebab PKP waktu tu dilaksanakan 17 ataupun 20 beberapa bulan dah, Mac 2020. Jadi waktu tu kebanyakan kita, boleh katakan semualah, masih menerima gaji penuh. Jadi jumlah pendapatan waktu tu contoh termasuk dengan allowance OT semua adalah 4,000. Okey. Kemudian di sini kita kena upload slip gaji kita yang kita scan tadi. Tekan pada pilih file, kemudian kita dah buat file-file yang berkenaan. Jadi kita tekan pada yang pertama, file pendapatan yang tertinggi. Tekan dan klik open. Bila klik open, dia akan keluar tu display kita punya PDF, JPEG ataupun PNG tu, dia akan keluar kat sini. Okey, dia akan keluar, kita boleh tengok means dia dah upload dah. Bila dia dah upload tu maksudnya dia mendapati kategorilah PDF, JPEG, PNG dan juga 3 MB. Okey, rasa nak bubuh lagi. Tadi bos slip gaji bulan 2, nak tambah lagi satu slip gaji bulan 3 pun boleh juga. Pilih file, sama juga pilih file-file yang berkenaan yang mana ni kita dah scan. Lepas tu tekan open, kemudian dia akan display juga bawah ni lagi satu. Okey. Di bahagian yang kedua pula, dia adalah berkenaan dengan maklumat pendapatan selepas pengurangan. Yang ni kebanyakan bermula daripada bulan April, bulan 4 2020 bila start PKP tu. Kebanyakan premis perniagaan, premis kilang dan sebagainya yang tidak dibenarkan beroperasi. Jadi ada yang kehilangan pendapatan di situ. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat, katalah masa bulan 4, bulan 5 tu, daripada 4,000 ni tadi, gaji cuma tinggal 2,500. Allowance tak ada, ditarik balik. Lepas tu OT tak ada sebab waktu operasi bulan 5 bagi contoh, bulan 6 bagi contoh. Waktu operasi di premis tu, di syarikat tu adalah dipendekkan. Jadi tak ada OT, tak ada apa dah. Contohnya macam kilang. Pukul 5 dah tutup. Instead of normally kalau kata kilang, setengah kilang tu mungkin malam. Jadi pukul 5 dah tutup, tak perlu buat OT.
kekurangan pendapatan melebihi 30%. Jadi bila dah kurang ni, dah isi dah di sini pendapatan kasar kita termasuk allowance apa semua. Kalau kata masih ada lagi, okey, kemudian tekan pada pilih file, upload file pendapatan selepas pemotongan. Maksudnya slip gaji kita yang dah dipotong lah, sama ada dipotong basic salary, sama ada dipotong allowance ataupun dipotong overtime. Jadi di sini kita tekan open, sama juga dia akan paparkan di sini. Bila ada keluar paparan, maksudnya dia menepati kriteria, iaitu PDF, JPEG, PNG dan juga 3MB. Asal nak tambah lagi gaji bulan 6 pula, tekan lagi satu tambah file, pilih file, sama juga klik mana yang kita berkenaan, open, dan dia akan paparkan di sini. Okey. Bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga adalah dokumen sokongan untuk pertimbangan. Okay. Sama juga syarat dia. Dia perlukan PDF, JPEG dan juga PNG bersaiz 3 MB. Okey. Boleh upload maksimum sehingga 2 file. Okey. Di sini dinyatakan semakkan bahagi dokumen yang ketiga ni adalah secara manual dan akan dilakukan berdasar dokumen sokongan ini yang diberikan. Jadi antara contoh dokumen yang KWSP nyatakan di sini adalah seperti slip gaji, surat pengesahan majikan, penyata bank, notis pemotongan allowance dan overtime. Okey. Jadi macam ni dia tulis slip gaji. Tadi atas dah bubuh dah slip gaji. Kenapa nak masukkan lagi? Okey. Semalam ada satu komen dalam video yang sebelum ni. Jadi dalam komen tu, kemudian banyak komen yang ketiga ni dia share. Dia kata dia ada masukkan dokumen sokongan, iaitu berkenaan dengan kehilangan pendapatan bagi pasangan dia, isteri dia. Jadi dia dah masukkan, tapi EPF return balik sebabkan EPF kata, PWSP cakap dokumen dia tak clear. Kemudian dia upload balik yang lebih jelas dan dia submit balik. Kemudian dia hubungi pihak KWSP dan pihak KWSP jawab. Kemudian dia berkata tak ada masalah as long as dokumen tu adalah relevan dan benar. Jadi di sini tak semestinya kita kata slip gaji ni slip gaji kita. Kalau ada kata pasangan kita terjejas, gaji dia pun mengalami kekurangan sebanyak 30%, ataupun dia kehilangan pekerja, dia kehilangan kerja, jadi kita boleh juga upload dokumen-dokumen yang berkaitan untuk menunjukkan sebagai satu supporting, sokongan kepada kita punya permohonan. Surat pengesahan majikan ni terpulang daripada kita pun boleh, ataupun kalau kita nak kata yang isteri kita ni mengalami pengurangan pendapatan ataupun diberhentikan kerja, kita boleh juga bubuh surat pengesahan majikan. Nak bubuh penyata bank pun boleh, nak tunjukkan yang gaji masuk untuk bulan pada yang kita kata pengurangan tu adalah berkurangan daripada bulan-bulan yang sebelum bermulanya PKP. Termasuk juga notis pemotongan allowance OT. Yang ni notis ni selalunya lebih kepada relevan kepada pemohon sendiri lah. Kalau kata macam kilang, dia kata okey, disebabkan waktu operasi dipendekkan, jadi dia dibagi notis. Dia kata kilang akan ditutup pada jam 5 petang dan semua pekerja diarahkan pulang ke asrama atau pulang ke rumah. Jadi tak ada overtime, ada notis. Notis tu kita boleh scan dan juga kita boleh uploadkan dekat bahagian dokumen sokongan. Jadi di sini bahagian dokumen sokongan ni, apa sahaja yang kita rasa relevan, yang membuktikan ada kehilangan pendapatan dan isi rumah terjejas. Okay, sebab dia semakkan di bahagian ketiga ni adalah secara manual, seperti yang dijelaskan oleh viewers dalam komen sebelum ni. Dia kata ini adalah budi bicara pihak KWSP. Jadi kita tak kata betul atau salah, kita tak kata boleh atau tak boleh. Yang penting terjejas, cuba sahaja. Okey. Bila dah siap isi ketiga-tiga ni, dah upload dah semua dokumen yang berkenaan, last sekali kita tekan teruskan untuk submit. Bila kita tekan teruskan, EPF dia akan keluar processing dekat skrin ni. Lepas tu dia akan beritahu yang dia akan ambil masa sehingga 21 hari untuk membuat
semakkan terhadap permohonan kita. Jadi kalau kata macam hari ni dah 21 bulan, 21 hari, okey tak apa, dan kita minta 10,000. Jadi sepatutnya pada hari Isnin ni 25 hari bulan, sesiapa saja yang memohon air sinar akan mendapat bayaran interim, iaitu pendahuluan awal sebanyak RM1,000. Okey, jadi dah submit, dah lengkap apa semua ni, insya-Allah Isnin dapat dulu 1,000. Okey, WSP berpuas hati diluluskan. Jadi selepas tu akan dapat lagi bayaran yang seterusnya, bayaran pertama, bayaran kedua dan bayaran ketiga. Kalau tak lulus, mungkin dia akan minta, dia akan bagi return balik pautan ni untuk upload lagi dokumen kalau kata ada lagi, ataupun permohonan kita ditolak, ataupun kita pun tak declare, kita pun tak isi bahagian ni. Jadi 25 bulan 1,000 interim, insya-Allah pasti dapat. EPF cakap cuma kalau kata lepas tu dia proses, dia rasa tak mendapati kriteria, ditolak permohonan, jadi permohonan kita akan dibatalkan. 10,000 tu tak dapat, tapi 1,000 tu yang interim tu pasti dapat. Dia akan tolak pada akaun satu pemohon. Daripada 10,000 jadilah perempuan dapat dah juga 1,000. Kalau kata yang, sebab siapa saja yang mohon semua akan dapat. Okey, jadi cukup untuk setakat malam ni. Macam mana tutorial cara nak isi ni, make sure gambar jelas, print elok-elok, scan elok-elok, dan make sure size maksimum bagi setiap file tu adalah tidak melebihi 3 MB. Yang tu kita boleh adjust di setting scanner ataupun di setting handphone. Buat black and white ataupun grayscale cukup lah, tak payah berkala-kala. Berkala-kala ni takut nanti size dia jadi lagi besar, nak upload pula tak boleh, jadi lambat, terganggu dan sebagainya. Okey, harap-harap perkongsian malam ni bermanfaat kepada semua. Dan jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe channel ni. InsyaAllah kita akan share lagi video-video terbaru pada masa akan datang. Okey, so itu saja. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.